selesa hidup Ustaz ni yang menggunakan dia kata Ustaz saya tak bacakan sebenarnya sebab panjang memang dia punya dapatan terlalu panjang untuk dikongsikan di sini. Cuma dari segi penampilan Ustaz di kaca TV, Ustaz adalah panelis Ketua Umah musim 1 Astro OSIS Post Kapsul Ya Ustaz Astro Ceria dan juga Syekh jemputan rancangan elak-elak musim 2 Astro Umum. Jadi kalau saya mewakili jawatan kuasa Surau Aliman Taman Arkid Tengkil amat mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz ke surau kami yang kecil ini. Saya difahamkan Ustaz pada hari ini telah mempunyai satu program di Perak. Ini adalah destinasi yang kedua untuk beliau dan pihak Jabatan Kota Surau dan seluruh penduduk Taman Arkid amat berbangga dan berbesar hati dengan kehadiran Ustaz atas persetujuan Ustaz untuk memenuhi jabatan kami walaupun jarak yang memisahkan kita hampir saya kira 200 km lebih jumlah 200 km. Ustaz sanggup datang ke sini tak lepas sebaik saya habis bersama dengan kita. Ustaz terus kembali ke tempat beliau dan keluarga mencari nafkah di Perak. Jadi saya dan seluruh penduduk Taman Arkid mendoakan mudah-mudahan kehadiran Ustaz ini akan dikira sebagai amal soleh dan setiap pusingan dan tayar kenderaan Mercedes Ustaz itu akan diberikan hasanah yang selayaknya di sisi Allah insyaAllah. Dengan segala hormatnya setiap saya mewakili kuasa Surau Aliman Taman Arkid bersilakan beliau untuk menyampaikan, untuk berkongsikan ilmu yang kita pada malam ini dengan tajuk sayang disayang. Fadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek je jawabnya. Saya bagi panjang. Mana Haji? Sekali lagi tak dengar jawab panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, barulah Haji kan? Mana ada Haji kat sini Ustaz? Barulah adil ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah, yakni junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar bunyi selawat pun. Nabi kata siapa tak selawat orang tu kedekut. Tak hidung. Siapa kata tak hidung masin, dia pernah makan tak hidung. Sebab tu dia tahu rasa dia masin. Nabi kata orang tu kedekut aja. Tak hidung masin tu kita yang tambah kan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la amma ba'd. Begitu juga salawat dan salam ke atas keluarga baginda, sahabat-sahabatnya, mereka-mereka yang menyokong dan menolong baginda. Adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman. Yang datang ke surau malam ni orang beriman. Bukannya saya yang cakap, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kabur. Allah yang bagi tahu dalam Al-Quran. Allah kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid ataupun rumah-rumah Allah, termasuklah surau. Ya, walaupun di sini bukan masjid. Sekali lah tu siapa yang memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah, surau, adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi mudah-mudahan kita semua ni termasuk di kalangan orang
iman. Dalam hadis pula Nabi kata, kalau korang tengok dia selalu berulang alik ke masjid, dari rumah ke masjid, dari bermasjid ke rumah, begitulah setiap hari. Nabi kata kalau korang tengok orang tu selalu berulang alik ke masjid, saksikan keimanannya. Nabi kata tu orang beriman ni. Kalau nak kena tanda-tanda orang beriman ni, dia selalu ke masjid, dia selalu ke surau. Tapi kalau dia selalu berulang-alik ke kedai kopi, tu tanda apa pula? Ya, kalau selalu berulang-alik ke tempat lain, belum tentu. Tapi kalau ke masjid, ke surau, Nabi kata itu tanda orang beriman. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang beriman. Satu lagi, nak tahu tanda orang beriman ni, wajahnya berseri-seri, bercahaya. Bila saya tengok tuan-tuan dan perempuan, adik-adik semua ni kan, silau mata saya. Ya, tak boleh tengok sangat depan ni. Semua muka terpancur cahaya. Pasal apa? Wajah orang beriman ni Nabi kata berseri-seri, bercahaya, min atharil wudu, kesan daripada air sembahyang, kesan daripada wudu. Maknanya kita orang beriman ni senang aja, make up ni ambil air sembahyang aja. Tak payah nak pakai kup putih, tak payah dikocok-kocok, tak payah apa, tak payah, ambil wudu aja. Tapi kalau nak pakai juga boleh aja, apa salahnya? Ya, terutama orang perempuan, dia nak bagi nampak lawa, nak bagi nampak cantik. Tapi tanya dulu, nak cantik tunjuk pada siapa? Nak tunjuk pada suami, okey. Tapi kalau tunjuk pada suami orang, boleh tak? Tunjuk pada suami sendiri, okey. Ni nak tunjuk pada suami orang, itu masalahnya, ya. Tapi make up sikit-sikit nak tunjuk pada suami, nak bagi nampak lawa. Ya, sebab orang lelaki ni dia suka lawa. Bila dia tengok isteri dah tak lawa, mula dia nampak orang lain. Jadi sebab itu isteri boleh nak make up sikit-sikit, ya. Tapi ambil wudu, itulah sebenarnya make up yang original. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah, teman berpesan kepada kamu dan berpesan kepada diri sendiri. Tu kalau terjemahan Perak. Saya ni asalnya memang orang Perak lah, ya. Tapi malam ni boleh ke cakap Perak? Kalau orang sini marah pula, cakap Perak pula, ustaz ni datang Selangor cakap apa ni, cakap Perak, kebanyakan orang sini ni gambarnya orang apa ni, Jawa ke apa? Orang Perak juga. Malam ni semua nak aku Perak pula. Baik, tapi tak adalah saya cakap pure sangat, ya. Cakap sikit-sikit je dah cakap Perak, nyongin, itu cakap Perak tu. Kan, saya dalam TV tu bukan nak cakap pun nyongin tu, saya pun malu juga. Kan, takut orang tak faham. Tapi Astro kata ustaz kena cakap setiap kali keluar televisi, kena cakap nyongin juga. Saya kata nanti orang tak faham, latakkan tengok tak faham katanya. Ya, sebab itu trademark dia kata. Sekali-sekala sebut nyongin juga. Tapi saya tak tahu orang sini tahu ke maknanya nyongin. Apa maknanya nyongin? Nyongin tu bukan main tau. Nyongin tu maknanya senyum. Senyum juga. Mohon kita pamit. Kena ingat, main-main juga, sonok-sonok juga. Tapi yang penting kena beramal, ya. Baik, apa yang tadi? Dah lupa pula dah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Saya berpesan kepada saudara-saudari, tuan-tuan perempuan, dan berpesan kepada diri sendiri. Saya pun pesan diri saya juga, sebab saya pun bukannya baik sangat. Yang orang panggil ustaz, padahal baru nak start, ya. Orang panggil piu-piu, pasal dah keluar dalam rancangan piu, ya. Nama sebenar saya tadi ni pengurusi kita sebut Muhammad Zainuddin. Kan, sebelum ni memang kawan-kawan panggil Zainuddin ataupun Din je lah singkatannya. Tapi bila masuk program tu dah tukar jadi Yuk, P-U-U. Mana datang Yuk tu? Yuk tu nama gelaran saya dalam keluarga. Saya anak sulung daripada 7 adik-beradik. Orang Perak kalau anak sulung dia panggil Yuk bagi lelaki, kalau perempuan dia panggil Yung.
Tu gelaran Yub tu gelaran anak sulung bagi orang Perak, ya. Jadi masa dalam program tu saya pun nama Zainuddin, PU Zainuddin, asalnya lah. Lepas tu Astro kata macam tak apa nak komersial katanya, mengada-ngada pula. Dia kata untuk TV punya PU Zainuddin tak berapa sedap. Habis tu tukar lain katanya. Okey, saya kata kawan-kawan panggil saya Din. Jadi PU Din. Lepas tu ubah PU Din. Lepas tu bila PU Din pula dia kata tu, takut nanti pengacara majlis tersilap sebut, dipersilakan kepada Pudin gitu. Dia baca dari situ kan, dia ingat sama Pudin gitu. Lele fikir bagi dia nama Yu. Jadi dah lekat dia nama Yu sampai sekarang. Saya balik rumah masa tu pun anak saya panggil Yu dah balik gitu. Ini apa? Duduk dalam tu 3 bulan tak boleh balik. Sampai rumah anak kata Umi Yub dah balik gitu. Udah cukup pula. Selama ni apa? Kan? Jadi tuan-tuan ya, itulah asal nama gelaran Yub tu. Jadi sampai sekarang orang panggil saya PU Yub. Tapi kadang ada juga saya ceramah, pengerusi majlisnya gamak tak tengok TV kot. Ya, dia kata dipersilakan kepada penceramah kita Puyuk kata. Rasa nak tampur aja. Saya kata ni tak ada tengok TV ke? Rumah saya pun tak ada TV. Ada juga orang tak ada TV di rumah dia tuan-tuan ni. Kita sangka kita ni dah habis susah lah. Rupanya ada orang yang susah, TV tak ada. Langsung tak tengok TV. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bahawa sesungguhnya telah berjaya orang yang bertakwa, berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Terima kasih kepada siapa tah nama abang ni tadi, saya pun tak tanya pun. Ya, yang jadi pengurusi majlis. Tuan Haji. Oh, dah Tuan Haji dah, ya Allah, nampak je. Ya, operator kan. Tuan Haji Nasaruddin, ataupun lebih mesra kalau panggil Abang Haji ke. Pasal dia muda lagi. Macam saya dulu jadi imam, orang panggil Tok Imam, Tok Imam. Saya marah lah, saya kata saya belum pangkat Tok lagi. Belum tua dia panggil Tok Imam. Jadi macam imam kita pun kita panggil Abang Imam lah. Pasal dia muda lagi, barulah kembang sikit dengan kat takbir tu. Ini boleh panggil Tok Imam, Tok Imam. Dia buat lah, kat larat dia. Tapi dari Tok Imam kita memang semangat. Rasanya kalau tak pakai mikrofon pun, ya, dengar suaranya kan. Seterusnya kepada pengurusi dan ahli terkuasa Surau Al-Amin Dengkil Al-Iman, bukan Al-Amin ya, Al-Iman Dengkil. Sebutannya betul, Dengkil. Dengki. Dengkil. Dengkil. Ada sebutan makhraj dia. Macam saya suruh sebut yang ongeng juga. Bila saya suruh sebut dia ongeng juga. Dia punya makhraj dia salah. Bila makhraj dia salah, plus tu lah. Ya, Dengkil. Surat Al-Iman Taman Arkid Dengkil Selangor. Jadi saya rasa tadi memang datang sini memang jauh lah. Dalam 4 jam perjalanan daripada Teping, tapi campur dengan berhenti-berhenti lah. Kalau direct rasanya boleh 3 jam. Saya tolak tadi pukul 3 petang. Jadi sampai betul dengan maghrib ni lebih kurang dalam 4 jam. Campur dengan berhenti kencing, kan, basuh muka lagi dengan mengantuknya, dengan beli ayur lagi, kan, dengan singgah solat lagi. Lebih kurang dalam 4 jam lebih. Jauh juga nak datang kemari ni. Lepas ni nak balik pula malam ni juga, mengada-ngada. Dah tahu jauh nak datang juga. Sajalah tuan-tuan ya, dapatlah jumpa dan berkenalan dengan orang Dengkil. Dengkil. Taman Arkid Dengkil ni. Baik, jadi pada malam ini tak dilupakan kepada adik-adik ni. Saya rasa adik-adik ni peminat saya lah kot, ya. Saya rasa lah, saya selalu perasan, kan, pasal yang minat saya banyaknya budak-budak. Bapak budak tak apa minat, mak budak pun tak boleh nak minat sangat, ya. Nanti marah pula bapak budak, kan. Jadi kepada budak-budak adik-adik ni yang selalu menonton rancangan saya selalu dengar rancangan budak-budak aja.
Sebab tu bila saya ceramah ni ada bapak budak, saya sebenarnya gementor ni, nak terkencing pada ni. Dengan budak-budak boleh gelentor-gelentor sikit. Ni dengan bapak budak nak gelentor apa bukanlah nak gelentor. Tapi sebenarnya mungkin tahap pengajian saya tu tak ada tinggi mana. Sebab itu dia pun letak untuk rancangan budak-budak aja. Rancangan untuk dewasa tak dapat, tak lepas. Pasal dia kata ni ustaz budak. Yang sesuai dengan budak-budak aja. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Tadi tu semua mukadimah. Malam ni kita nak start ceramah dah. Kita jangka ceramah kita akan berlangsung selama 3 jam. 8.20 maknanya 9.20, 10.20, 11.20 kita berhenti, boleh? 11.20 kita berhenti, boleh? Boleh pula. Orang kata nak balik tadi, nak berhenti 9.20 pula, lebih kurang 1 jam. InsyaAllah sampai pukul 9. Sebab besok hari sekolah dan juga hari kerja, jadi tak boleh nak lambat-lambat. Baik, tajuknya ialah sayang di sayang. Sebenarnya saya pun tak tanya apa maksud kehendak daripada pihak penganjur tajuk ceramah ni sayang disayang. Tapi saya fikir sendiri je lah. Saya buat anggapan sendiri je lah. Maksud sayang disayang ni, kita nak supaya kita ni ada sifat saling sayang menyayangi. Sayang sesama jiran tetangga, sayang sesama ahli keluarga, suami isteri, anak-anak, sayang sesama kawan-kawan, sayang sesama sayang kepada binatang, sayang kepada tumbuh-tumbuhan, apa saja yang namanya sayang. Saya rasa mungkin itulah kalau dapat kita sama-sama kupas pada malam ini. Baik, nombor 1 dah tentulah kita sebagai hamba kena sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni hanyalah bersifat hamba. Kalau kita tak sayang dengan Tuhan kita, kita tak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak gunalah kita hidup di dunia ini. Sebab Allah yang menciptakan kita, Allah yang bagi kita makan, kemudian dunia ni pun adalah kepunyaan dia. Habis itu kalau kita tak sayang dia, kat mana kita nak duduk? Pergi cari bumi ataupun tempat yang asal-asal yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala punya. Jadi jawapannya memang tak ada tempat. Jadi terpaksalah kita sebagai hamba ni kena mengaku bahawasanya kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik kejadian, tapi dalam masa yang sama wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ni Allah buat cantik, tapi Allah sendiri kata wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah. Kita ni banyak kelemahan. Jadi bila kita banyak kelemahan, kita perlukan pertolongan, bantuan. Kita memang mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga kita, yang bagi kita makan dan sebagainya. Jadi kita kena sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sayang Allah, Allah pun sayang kita. Bila kita ingat Allah, Allah pun ingat kita. Fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat aku pun ingat kamu. Fazkuruni azkurkum. Washkuruni, bersyukur kepada aku. Wala takfurun. Allah kata jangan kufur. Pernah tak dengar satu ayat? Allah kata apa? Siapa-siapa yang berpaling, engkar. Tadi Allah kata jangan engkar. Dalam ayat tu Allah kata jangan engkar. Siapa yang engkar, maka dijadikan kehidupannya ma'isyatan dhanka, kehidupannya sempit. Dia jadi susah. Lepas tu dia tanya pada Allah. Dan Allah kata bila sampai di hari akhirat besok, kita ni semua pakat buta. Golongan yang engkar itu jadi buta. Lepas tu dia tanya pada Allah, wahai Allah, kenapa saya ni buta? Dulu atas dunia saya celik, spek mata pun saya tak pakai. Nak kata pura-pura jadi buta pun tak. Pakai tongkat pun tak pernah. Tapi kenapa di hari akhirat ni saya buta? Lalu Allah kata, dulu masa atas dunia kamu lupakan aku, kamu lupakan aku. Jadi sekarang di hari akhirat aku lupakan kamu balik. Dulu masa di dunia kamu tak buta, kamu celik, tapi sekarang kamu buta. Qalu lima hajatani a'ma wa qad kuntu basira. Sebab dulu atas dunia kita lupakan Allah, jadi di hari akhirat Allah lupakan kita.
Jadi sebab itu nombor satu, sayang kepada Allah. Tadi saya pesan pagi tadi dekat adik-adik dekat sekolah. Saya ceramah tadi dekat Selama. Tuan-tuan kalau tahu orang, siapa orang Perak kat sini tahulah Selama ni dia ada dua tau. Satu Selama Perak, satu lagi Selama Kedah. Tapi nak masuk ke dalam Selama tu lebih kurang 1 jam. Jalan macam ulur, kan? Jalan macam ulur, kena palu orang kata kan, bengkok-bengkok. Lepas tu kalau malam-malam balik lewat bahaya. Saya sendiri pernah nyari-nyari tak kena tahan, tapi tak kena lah, nyari-nyari. Pasal apa orang nak pesan lah, jangan balik lewat malam, ikut jalan situ, ikut jalan yang tempat lain. Dekat tempat lain tu banyak, jalan lain tu banyak sikit rumah. Dekat jalan yang Pondok Tanjung ni sunyi tapi jalan cantik. Tapi degil. Masa tu pergi ceramah dengan kawan, ada satu malam tu. Jadi bila balik dalam badan pukul 12 malam, tengok-tengok ada satu motor keluar daripada celah pokok kelapa sawit. Saya kata apa yang pula motor, tak apalah motor keluar, tapi yang rasa sanksi tu, motor tu yang keluar tu India, tak berbaju, pakai seluar pendek, lepas tu bajunya bertatu. Saya kata apa yang pula tengah malam tak pakai baju ni, kan? Lepas tu bawa pula laju. Lain macam, rasa semacam macam ni kan. Macam saya lalu tadi, jalan tadi tu rasa semacam, tapi nasib baik dia cerah lagi. Kalau balik malam, orang orang suyuk, patah balik. Awak pun bukan berani sangat, nama je Ustaz. Tapi kalau jumpa tu dia berlari. Jadi tengok dah keluar motor tak pakai baju badan tatu, dah rasa semacam. Lepas tu tengok daripada belakang ada lagi sebiji motor. Udah ada pelumba pula. Hati dah rasa lain macam. Kawan yang bawa kereta masa tu dia pesan kat saya, "Yuk, ni kalau jadi apa-apa kat depan ni, kita jangan berhenti yuk. Kita langgar je." Rupanya semua tuan-tuan, depan sikit tengok dua-dua ekor tu terbeli. Tak masuk akhir, kan? Dia pun berlumba dulu, lepas tu dua-dua terbeli tengah jalan. Buat kaya macam parah punya. Jadi kawan saya dah pesan lah, apa-apa yang jadi jangan berhenti, kalau katalah tak boleh nak lalu, kita langgar je. Kalau berhenti, alamatnya memang kena, jadi sebenarnya nak cerita apa tadi? Situ pula apa nak cerita tadi, nak ceritanya tadi ceramah di sekolah tu, saya pesan dekat budak-budak tu, adik-adik, semayang jangan tinggal. Kita kena sayang dengan Allah. Cara sayang Allah, solat jangan tinggal. Lepas tu ada budak tu kata, "Ustaz, saya semayang katanya." Saya kata, "Baguslah semayang, tapi tak cukup." Kalau tak cukup mana boleh, sehari kena 5 kali semayang. "Ustaz, saya semayang 2 apa? 2 kali." "Kenapa kamu 2 kali? Kena 5 tau. Jadilah ada juga 2 tapi tak ada," katanya. Dia boleh jawab macam tu. Dia kata, "Jadilah ada 2 tapi tak ada." "Semayang apa kamu?" "Semayang maghrib dengan isyak," katanya. "Kenapa kamu semayang maghrib dengan isyak je? Terpaksa." "Kenapa tak terpaksa?" "Abang pergi masjid," katanya. Abang pergi masjid, dia ajak pergi sekali. Maknanya yang 2 tu pun terpaksa. Kalau tidak, langsung tak semayang. Kalau tidak, lebur, kata orang Perak. Langsung tak semayang. Tak boleh, kita kena solat ni kena cukup dengan waktu. Soalan mula-mula Allah tanya di akhirat besok ialah tentang solat. Kalau solat kita dulu, maka baru Allah nak tengok amalan yang lain. Allah tak tanya PSR kamu, SPM kamu, apa kerja kamu, Allah tak tanya. Tapi Allah tanya solat dulu nombor 1. Jadi sempurnakan solat 5 waktu. Jadi pesan kat budak-budak tadi, adik-adik ni ustaz nak tanya, siapa sini umur 10 tahun? Jadi yang umur 10 tahun angkat tangan lah. Ni cerita tadi. Sekejap lagi ustaz tanya lah, siapa umur 10 tahun? Yang dah jam 4 semua angkat tangan. Tengok, ingat ni, yang dah jam 4 ni ustaz nak pesan ni, kalau tak semayang, Nabi kata boleh khotan. Mak bapak kalau anak dia tak semayang umur 10 tahun, dah boleh khotan. Siapa sini umur 7 tahun? Yang 7 tahun pula je satu angkat tangan. Adik-adik yang umur 7 tahun dah kena solat dah tau. Mak ayah kita kena suruh solat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun tak semayang, boleh khotan. Ada budak darjah 6 umur 12 tahun angkat tangan. Khotan.
Nak tanya sikit? Kamu nak tanya apa? Otak kata tadi kalau budak-budak 10 tahun, 11, 12 sampai kata tak semayang, mak bapak boleh rotan. Kalau bapak kami tak semayang, boleh tak kami rotan? Lain macam soalan kamu ni kenapa? Ayah saya disuruh saya semayang, dia pun tak semayang. Boleh tak saya rotan bapak saya? Kalau kata saya jawab tadi, boleh. Balik tu memang ada smackdown bapak dia. Rupanya ni masa je. Kan? Ada juga mak ayah macam tu, dia suruh anak dia semayang tapi dia sendiri tak semayang, tak haji macam tu. Sepatutnya kita sebagai ibu bapa kena jadi role model kepada anak kita. Malam tadi saya bagilah cadangan kepada ayah-ayah, walaupun kita ni dituntut solat berjemaah di masjid ataupun di surau, tapi kan isteri-isteri kita ni dia tak dituntut sebenarnya. Dia lebih dituntut solat di rumah kalau ikut keutamaan. Tapi kata ulama, kalau ada pengajian, orang perempuan digalakkan pergi ke masjid ataupun ke surau kerana untuk menuntut ilmu fardu ain. Maka digalakkan orang perempuan pergi ke majlis ilmu, ke masjid ataupun ke surau. Tapi kalau saja tak ada apa majlis ilmu, sebenarnya orang perempuan dituntut solat berjemaah, solat di rumah. Tetapi kata ulama, kalau suami pandai, suami dia ustaz, suami tu imam, suami kata kamu tak payah pergi surau ke masjid tu. Alamak, awak nak dengar ceramah piyuyuk, tak payah. Piyuyuk tu bukan apa ceramah ni, dia asyik nyongeng juga, nyampah aku. Alamak, nak dengar ceramah piyuyuk, nak belajar dan boleh, tak payah. Aku pun boleh mengajar kamu. Apa yang kamu nak belajar? Suami kata dia boleh ajar. Maknanya suami mengetahui, suami tu alim. Tapi kalau suami alim, kata ulama, tak payah pergi. Duduk je kat rumah. Tapi kalau suami memberi keizinan, tak apalah, abang pun tahu, abang berhenti, tapi kamu nak dengar ceramah siuk ke kan? Pergilah, selalu tengok televisyen. Hari ni nak tengok live. Bila tengok live, dah lompat pula. Dalam TV ustaz tu kan nampak besar rupanya ketot je. Ramai yang saya dengar tu. Bila sampai depan-depan salam, dia tengok orang nyanyi. Kenapa abang nyanyi? Abang dalam TV ustaz nampak besar, rupanya ketot je ustaz. Asal nak petang. Mentang-mentang TV rumah dia besar, dia katanya nampak besar, padahal TV rumah dia 80 inci. Kalau TV rumah 10 inci nampak kecil. Ada seorang pakcik tu lagi lah, dia kata ustaz dalam TV nampak cerah sikit kan. Rupa tengok depan-depan ni hitam je, nak pulang-pulang telinga. Saya kata pakcik masuk TV make up sikit, ada bedak-bedak tu nampak cerah. Malam ni saya datang tak ada bedak, tu yang hitam tu. Baik, kat mana tadi cerita dia? Cerita budak-budak tadi. Nombor 1, sayang kepada Allah. Nombor 2, sayang kepada siapa? Sayang kepada Nabi. Ustaz, macam mana nak sayang Nabi? Nabi pun dah tak ada. Macam baru ni tuan-tuan, sakan sambut Maulid Rasul kan? Kalau di Johor tuan-tuan, saya minggu bulan 2 dah ada 2 lagi ceramah Maulid Rasul kat Johor. Saya rasa antara banyak-banyak negeri yang paling sakan sambut Maulid Rasul ni Johor lah kan? Memang sayang Allah dengan Nabi. Bagus sayang Nabi tu. Tapi negeri lain tak ada. Dengan Johor tak ada lagi. Dia punya sambutan Maulid Rasul sampai bulan 3 pun ada lagi yang sambut. Punya semangat. Baik, selalunya dalam sambutan Maulid Rasul, kita akan ceritakan tentang sirah Nabi, supaya nak dapat membangkitkan semangat kita supaya sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita yang kita sambut hari kelahirannya dah wafat, dah meninggal dunia. Kalau nak jumpa Nabi sekarang ni boleh tak? Ada can tak kalau nak jumpa Nabi? Ada yang kata tak ada can Ustaz, Nabi dah meninggal. Nabi dah mati, macam mana nak jumpa Nabi? Kata ulama ada 2 peluang nak jumpa Nabi. Tapi jumpa Nabi setelah meninggal lah. Nak jumpa hidup tak jumpa.
Jangan pula orang dengkil ni kata, Ustaz saya dah jumpa dah Nabi, dia kata dengkil. Saya bersembah dengan dia kata dia Nabi. Yang itu bukan Nabi, yang itu gila babi. Kalau dia mengaku dia Nabi, itu bukan Nabi, itu Nabi ni dia tak. Kalau Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memang dah meninggal, Nabi Muhammad dah wafat. Kalau ada pun Nabi yang hidup, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bila umat dia kejut punya kejut, macam Perak punya slogan bola, kejut yuk kejut. Tapi sekarang dah tukar. Tahu tak apa slogan yang baru? Kejut yuk skor. Sebab dulu bila kejut yuk kejut, asyiknya kejut je. Bola depan gol pun tak disepak, kejut je. Tak gol-gol, jadi dia pun tukar slogan kejut yuk skor. Jadi kejut punya kejut. Bila mana sampai dekat satu tempat tu, Allah angkat Nabi Isa AS. Allah gantikan dengan seorang pemuda yang wajahnya mirip macam Nabi Isa. Lalu mereka tangkap, mereka salib. Kononnya mereka bunuh Nabi mereka. Padahal Allah telah mengangkat Nabi Isa. Nabi Isa akan turun sebelum berlakunya hari kiamat besok. Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Maknanya nak cerita Nabi yang masih hidup, iaitulah Nabi Isa. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad telah meninggal dunia, telah wafat. Kalau nak jumpa Nabi macam mana? Jumpa Nabi dah mati lah. Dekat mana kita nak jumpa Nabi dah mati? Kita pergilah ke Madinah. Dekat Madinah tu nak pergi mana? Pasar Kak Kiah. Itu pasar buah, namanya pasar Kak Kiah. Rupanya dekat sana pun ada Kak Kiah juga. Sini siapa nama Kak Kiah? Ada tak? Tak ada. Kak Kiah tu pasar buah. Nak jumpa Nabi kat sana dekat mana? Kalau nak jumpa Nabi dekat Masjid Nabawi. Tuan-tuan yang dah pergi berumrah, dah berhaji, tahulah pergi ziarah makam Nabi dekat Masjid Nabawi. Depan sekali tu, dekat sebelah Raudah. Kalau kapet Masjid Nabawi tu warna merah, tapi belah depan warna hijau tu dia panggil Raudah. Bersebelahan dengan kapet hijau tu makam Nabi. Kan bila kita lalu dah masuk kawasan Raudah, kita pun akan lalu depan makam Nabi. Tengok dia tulis Rasulullah. Kita pun bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata siapa menziarahi makamku setelah kewafatanku, maka wajib syafaat baginya. Kalau nak dapat syafaat Nabi, salah satu caranya pergilah ziarah makam Nabi. Dekat mana tadi? Dekat Masjid Nabawi. Kita pun sampai depan makam Nabi itu, kita bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bila kita bagi salam pada orang mati jawab tak? Orang yang dah mati jawab tak? Jawab, tapi kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita pun cabut lari. Tuan-tuan dekat Dengkil ni ada kubur tak? Ada kawasan perkuburan. Antara adab ziarah kubur ialah bila sampai dekat kubur kena bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Itu dia punya ucapan. Kalau tak hafal, bagi salam dia. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagi salam. Semoga selamat kepada penghuni kubur. Ustaz, kalau dia jawab macam mana? Waalaikumsalam. Tuan telefon kan? Kalau dia jawab salam, Ustaz pun jawab lagi kan? Tapi dia jawab cuma tak dengar. Macam itulah kita bagi salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu ada orang dikeluarkan hotel. Ya Rasulullah, ni orang kampung saya Taman Arkid kirim salam, Din kirim salam, Meon kirim salam, Nio kirim salam, kan? Nizam kirim salam, Sudin kirim salam, Pak Mat Tempe kirim salam, PA kirim salam. Kena ayo orang nampak Arab. Roh, jalan, tarik. Bila sampai depan makam Nabi, janganlah nak kirim salam sebut satu-satu nama orang kampung kita. Cakap ajalah orang Taman Arkid ya Rasulullah, kirim salam. Cukup dah, jalan. Lalu pula depan makam Abu Bakar, lalu pula depan makam Omar. Lepas tu kita pun keluar ikut pintu Jannatul Baqi'. Pintu dia
panggil apa? Pintu Jannatul Baqi, pintu Baqi kalau tak salah kan. Baik, jadi itu satu cara nak jumpa Nabi. Lagi satu cara kalau nak jumpa Nabi masih hidup, jumpa dalam mimpi. Nabi kata, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa jumpa aku dalam mimpi, maka dia memang jumpa aku. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Dalam dunia ni tuan-tuan, kalau kita mimpi orang tu ialah Nabi, Nabi kata itu memang aku. Siapa mimpi jumpa aku, itu memang aku, memang Nabi. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Tapi kalau kita mimpi jumpa Fatah Amin, contohlah, kalau kita minat dengan Fatah Amin kan, ni orang perempuan, tapi bila Fatah Amin dah kahwin tak minat pula. Dulu masa bujang minat. Macam tuan minat dengan Nilofa, dengan Fazura, termimpi-mimpi. Itu belum tentu dia tahu. Tapi kalau mimpi jumpa Nabi, Nabi kata itu memang aku. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai aku. Tapi soalannya, senang ke susah nak mimpi jumpa Nabi? Senang ke susah? Siapa jawab susah? Susah lah dia. Siapa jawab senang? Maka senanglah nak dapat mimpi jumpa Nabi. Okey, sekali lagi saya tanya, senang ke susah nak jumpa Nabi? Siapa kata senang? Senanglah. Siapa kata susah? Susahlah. Tapi kata ulama, kalau nak dapat mimpi jumpa Nabi ni, kriteria dia, ciri-ciri orang yang dapat mimpi jumpa Nabi ni, mestilah orang tu yang banyak berselawat kepada Nabi. Bila orang cucuk pinggang dia, dia berselawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Tapi kalau orang cucuk pinggang dia, apa cik? Oh, mak kau. Kalau jenis melatah macam tu belum yang mencabut. Kadang-kadang ada orang ni dia suka mencabut, tuan-tuan, pelik kita tengok. Kadang-kadang anu orang disebutnya anu dia disebut. Dua-dua anu disebut. Yang itu payah dan dapat mimpi jumpa Nabi. Kalau yang jenis mulut dia selalu berselawat kepada Nabi. Tadi dekat sekolah tadi pun saya sebut juga dekat budak-budak tu. Saya kata adik-adik, banyakkan berselawat kepada Nabi. Selawat Nabi ada banyak. Tadi lepas kita solat tadi, kita bersalam-salaman kan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi. Itu ada satu jenis. Ada lagi satu jenis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu masa bila kita selawat, masa dalam tahiyat akhir, itu namanya salawat Ibrahimiyah. Ada lagi satu salawat, Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sedap tak Ustaz nyanyi? Sedap ke tak? Sedap. Tapi kalau sedap, berapa wow nak bagi? Wow, 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 wow. 3, 2, 1. Allah, tak ada wow. Minta maaf yuk, anda tersingkir pada minggu ini. Kenapa tak bagi wow? Tadi Ustaz nyanyi tau, dekat sekolah pagi tadi kan. Bila Ustaz tanya, adik-adik sedap tak Ustaz nyanyi? Ada seorang tu, dia kata, Ustaz nyanyi sedap, tapi kalau tak nyanyi, tadi sedap. Allah, ambil hati sikit kalau tak sedap pun kan. Baik, jadi selawat ni ada banyak jenis. Tak kisahlah nak selawat yang mana. Kata ulama, ada banyak selawat ni, ada banyak pilihan. Kalau kita jemur yang ni, kita tukar pula yang ni. Jemur yang ni, tukar pula yang ni. Kalau satu jenis je, jemur pula kan. Dan setiap selawat tu pula ada dia punya fadilatnya masing-masing. Tapi yang paling asas sekali, kata Nabi, man salla alayya marra sallallahu biha ashra. Siapa berselawat ke atasku sekali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Selawat ni apa? Senang sebutnya puji. Siapa puji Nabi sekali,
Allah puji dia berapa kali? 10 kali. Berbalik tak? Kita puji Nabi sekali, Allah puji kita berapa kali? 10. Kalau Allah puji kita sekali pun kita kata ya Allah, Allah yang puji. Tapi masalahnya sekarang ni Allah puji berapa kali? 10 kali. Dengan sebab kita puji Nabi. Tuan-tuan ya, kita puji isteri kita. Kan? Awak ni comel, cantik. Betul ke bang? Betul ke bang? Perempuan suka perasan. Kan? Tapi orang perempuan sebenarnya yang saya dengar pakar motivasi cakap lah, dia memang suka dipuji. Tapi masalahnya suami tak suka puji isteri. Berat. Kan? Berat mulut nak puji. Bila isteri masak sedap, tak puji. Melantok sampai 3 pinggan. Tapi bila isteri masak tak sedap, masin sikit, punya, marah. Apa awak ni? Masin. Macam lori garam tumpah. Nak termuntah dari makan, marah. Tapi bila isteri masak sedap, tak puji. Sekali-sekali pujilah isteri, kembang dia. Orang perempuan ni memang kembang. Dia memang suka dipuji. Betul tak ibu-ibu? Ibu-ibu macam marah je kan? Ikut. Macam tu je tengok saya. Geram ni. Aku ustaz ni, aku smackdown lepas sembahyang. Lepas ceramah ni sekarang. Jadi pujilah isteri kita. Tapi bila kita puji isteri kita, isteri puji tak kita balik? Nak dapat isteri puji balik pun baik. Tapi kalau dapat sekali dia puji pun okey dah. Bang, putih tak? Saya dah beli dah pemutih, produk yang bagi putih. Suami kata muka je putih, tangan hitam. Tahu apa ni? Orang perempuan kan, dia tak boleh tau. Bila suami kata tangan hitam, dia pergi kedai cari pula. Bang, ada tak produk yang boleh bagi putih muka dengan tangan? Ada? Ini dia, namanya dikocok-kocok. Dia pun balik. Bang, putih tak? Muka dengan tangan saya. Suami kata, muka putih, tangan putih, bontot hitam. Allah. Pasal apa suami boleh kata bontot hitam? Pasal suami dia tengok semua. Kalau orang luar, dia cuma tengok muka dengan tangan. Tapi kalau suami daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dia tengok bontot hitam. Jadi isteri pun pergi balik kedai. Bang, ada tak produk boleh bagi putih satu badan? Jadi orang kedai kata, aduh, ini baru sampai, produk ni terbaru. Cara pakai dia, lumurkan satu badan sekali pagi dan lumurkan badan sekali petang ataupun malam sebelum tidur. Jadi isteri pun tanya, abang ni apa nama produk ni? Nama produk ni Katul Barus. Lumurkan satu badan, insya-Allah cepat putih dan cepat mati. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kat mana tadi? Selawat pada Nabi. Kalau sayang Nabi, selawat Nabi. Barulah dapat mimpi jumpa Nabi. Saya teringat Ustaz Ismail Kamus. Dulu lagi dengar ceramah dia kan. Saya beli kaset lagi banyak-banyak. Dengar ceramah dia. Dia kata kalau tidur pun tak ikut cara Nabi, macam mana nak mimpi jumpa Nabi? Kalau jenis tidur menongging, siapa sini suka tidur menongging? Ustaz saya ni tak tahulah Ustaz. Saya kalau terlentak, mengiring, tak boleh lena. Saya kalau menongging, saya lena. Tidur pun tak ikut cara Nabi. Nabi ajar kita cara tidurnya mengiring di lambung kanan. Adik-adik cuba angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Tangan kanan, bukan tangan kiri. Angkat tangan kanan. Okey, ambil tangan kiri, letak dekat bawah ketiak. Okey, gosok sampai bawah. Gosok sampai bawah, sampai punggung. Itu dipanggil rusuk kanan ataupun lambung kanan. Adik-adik kalau tidur di atas rusuk ataupun lambung kanan, menghadap ke arah kiblat. Nabi tidur mengiring macam tu. Kenapa tidur mengiring macam tu Ustaz? Saya sama ini tidur menonggeng. Tidurlah ikut sunnah Nabi. Kata ulama, kalau tak dapat sepanjang tidur pun tak apa, sekurang-kurangnya permulaan tidur. Masa mula-mula nak tidur, mengiring dulu. Selang 10 minit, tak sedar lah. Tengok-tengok menonggeng. Tak apa. Ini saja daripada awal tidur menonggeng. Malah ada riwayat menyebutkan tuan-tuannya, siapa yang saja tidur menerak ataupun tidur menonggeng, ada yang mengatakan itu tidur gaya tidur syaitan. Dan ada yang menyebutkan itu gaya tidur ahli neraka. Lalu ulama kata gaya tidur ahli neraka itu bukan bermaksud ahli neraka tidur.
ahli neraka tidak tidur, tapi mereka itu diseksa dalam keadaan menerak. Orang yang dijampak ke dalam neraka, tuan-tuan, Nabi cerita diseksa dalam keadaan diseret, dalam keadaan dia terterak. Itu cara ahli neraka tidur. Jadi orang yang suka tidur menerap, suka tidur menonggeng ni tak elok. Paling baik ialah tidur ikut sunnah Nabi. Mengiring di lambung kanan. Katanya dari sudut kesihatan, bila jantung kita, bila mengiring lambung kanan, jantung kita berada di atas dan di belah kiri. Belah sini jantung. Jadi jantung tidak terhimpit. Bila jantung tidak terhimpit, perjalanan darah lancar. Bila perjalanan darah lancar, maka panjang umur, badan sihat dan panjang umur. Itu betul dia. Siapa nak badan sihat, panjang umur, jadi tidur mengiring di lambung kanan. Ada satu betul ni kan, tak tahulah dia pun katalah, ustaz tak payah tidur mengiring apa semua ni. Orang perempuan tu juga ustaz tengok. Ni cerita orang perempuan lagi. Malam ni banyak kena sikit orang perempuan. Dia kata orang perempuan tengok panjang umur ustaz, tak payah mengiring pun. Tidur macam biasa je. Sebab dalam kajian sekarang mengatakan tuan-tuan, orang perempuan lebih panjang umur daripada lelaki. Saya tak tahulah di taman ni macam mana. Kalau saya pergi ceramah ke kampung-kampung, sekarang ni Tok Imam semua mengadu, ustaz, orang kampung kami ni dah banyak mati ustaz. Jemaah lelakinya semua dah meninggal. Yang banyak jemaah perempuan yang ramai. Jadi ustaz tengok jemaah yang ramai-ramai ni perempuan ni ustaz, kebanyakannya ibu tunggal dan ibu tunggul. Saya kata kenapa macam tu mam? Tak tahu ya ustaz. Orang kampung ni yang lelaki 60 mati. Tapi perempuan lihat pula umurnya ustaz. Udah 70, 80 tak mati-mati. Kan, panjang umur. Jadi yang tinggal di kampung ni ibu tunggal dengan ibu tunggul. Saya pun tanya, mam, ibu tunggal apa mam? Ibu tunggal ni maknanya ustaz, yang kematian suami tapi ada anak, itu dipanggil ibu tunggal. Habis tu ibu tunggal, suami tak ada, anak pun tak ada, dia seorang-seorang, ustaz, tu bagi ibu tunggul. Jadi saya kata kalau bapa sama juga ke bapa tunggal dengan bapa tunggul? Kalau lelaki lah yang ustaz, lelaki dia tak panggil bapa tunggal dengan bapa tunggul, lelaki dia panggil bapa tinggal. Dia beza sikit. Lepas tu imam tu kata, ustaz, yang saya dengar lah ustaz, orang perempuan ni panjang umur tahu sebab apa? Sebab orang perempuan ni kuat beletih. Itu rahsia dia. Bila beletih, rupanya bila beletih, popek-popek, jantung sehat. Tak tahu lah betul ke tak ni tuan-tuan. Kan? Bila orang perempuan popek, rupanya jantungnya pumpak. Popek. Perjalanan darah lancar. Bila perjalanan darah lancar, maka dia sihat dan panjang umur. Jadi bila kita dah tahu rahsia malam ni, lepas ni orang lelaki kena banyak beletih supaya kita panjang umur dan isteri kita pula cepat mati. Macam setuju. Alah, saja-saja melawak je tu, akak rumah apa pula tak? Nampak aku tu. Isteri kita kalau tak beletih tu bukan nama isteri. Pagi tadi saya sebut juga dekat adik-adik. Mak adik-adik ni selalu tak popek-popek kat rumah. Ustaz, adik-adik popek-popek. Kalau dah namanya mak, memang macam tu. Ayah kita ni dia tak popek-popek. Ayah kita ni penyabuk. Tengok pinggan mangkuk dalam sinki, sabur ayah kita. Tak basuh pun, dia penyabuk. Dulu masa kecil-kecil kita menangis, wih, ayah kita sabur tidur. Sabur aja. Yang tak sabur ni mak kita kelang kabut. Ya Allah, kenapa dengan anak aku ni? Ya Allah, tengok-tengok pun berak. Yang basuh berak mak kita, bapak kita sabur aja. Tidur aja. Kan? Baik, kat mana tadi? Cerita apa tadi? Lupa lah. Cerita sayang Nabi tadi. Kan? Mimpi. Kalau dah jenis tidurnya menonggeng tak ikut sunnah Nabi, macam mana nak mimpi? Jumpa Nabi. Satu lagi, apa dia? Tidur. Saya ingat Ustaz Ismail kamu tadi kan, dia kata apa dia?
Kalau dari segi perubatan Islam tu tuan, kenapa orang kena tindih hantu masa tidur? Siapa ada pengalaman? Kadang-kadang tidur dekat surau pun kena tindih. Punya pelik kot lah. Kata surau tak ada syaitan tengok tidur main bungkang je kan. Kena tindih juga. Dia biasa orang yang kena tindih ni, dia rasa macam tak nyawa tau. Bila dia kena tindih, dia rasa macam tak nak menapis susah. Siapa yang anggur-anggur tu ada pengalaman tu. Kata Ustaz Ismail kamu, apa punca dia? Sebab kita bila nak tidur dekat satu tempat, katil-katil sendiri ke, tak mana-mana lah. Tak mana-mana pun sepatutnya nombor satu apa kita kena buat? Kita kena khibah tempat tu. Kan? Alah orang tengok bersih je Ustaz. Kan? Tak. Satu dari sudut kebersihan, mak ayah kita nak khibah dulu katil tu. Mak ayah kita pesan kan? So sebelum tidur khibah dulu. Kotlah katil tu ada cengkenik, ada tunggu, ada siput babi, ada biawak ke contoh lah. Itu yang semua khibah. Itu dari sudut kekotoran yang nampak. Ada satu lagi, iaitulah setan. Kadang-kadang tempat yang kita nak tidur tu, setan tengah tidur. Macam katil kita kan tuan. Kadang-kadang setan dia tengok katil kosong, dia pun numpah tidur. Dia pun penat juga. Dia pun tumpah tidur, tengok tu aja tak ada numpah tidur kalau sekejap. Dia pun tidur. Tengah dia tidur, kita pun tidur atas dia. Rupanya sebelum kita kena tindih hantu, kita menindih hantu tu dulu. Dan cungat-cungat hantu. Dah ada kita badan hebat, badan sok. Hantu tu jenis kuih krim, jenis ceplos, dia kuih krim. Lepas dia montor-montor, dia terlepas, dia tindih je kita balik. Itulah punca kita kena tindih hantu. Selain daripada khibah, diri kita dalam keadaan bersih, berwudu. Kan? Berwudu. Tapi ambil wudu juga. Tapi tak mandi wajib lagi. Pun satu hari juga. Macam saya tanya budak sekolah menengah. Korang jangan tak solat. Yang lelaki kena solat. Dah wajib dah. Umur 15 tahun, keluar mani, tak keluar mani, mimpi kahwin, tak mimpi kahwin, wajib solat. Ustaz, kami pun macam orang perempuan juga. Orang perempuan ABC. Allah bagi cuti. Kami pun ada juga orang lelaki. Orang lelaki apa? BMW. BMW apa? Belum mandi wajib. Kepala otak. Belum mandi wajib ke tak mandi wajib ke, kamu kena cepat mandi wajib dan kena solat, tak boleh tinggal. Jadi ceritanya tadi, diri dalam keadaan bersih. Lepas tu kalau tidur, paling baik baca doa. Apa doa sebelum tidur? Cuba baca. Bismillahumma wa amutu ataupun wa amut. Kebanyakan je tuan-tuan ni, bila saya tanya anak-anak kita doa sebelum tidur, dia pun hafal. Tapi bila saya tanya doa bangun tidur, mulalah macam-macam bunyi dia. Alhamdulillahilladzi, sambung. Tengok, at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa lepas makan maju. Maknanya kebanyakan tak hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebab kebiasaannya, daripada survey yang kita tanya-tanya kan, sebelum tidur baca doa. Mak ayah memang pesan baca doa sebelum tidur. Tapi bila bangun tidur, tak ramai ibu bapa yang suruh anak-anak dia baca doa. Apa doanya tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sama juga macam masuk jamban. Bukan main lagi, langkah kaki kiri, tak ada tangan depan pintu. Apa doanya masuk jamban? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung daripada setan jantan dan setan betina. Kita pun masuk dalam jamban, mencangkung, menekan, pelut-pelut. Sebelum tu kentut dulu. Kentut, punya kuat kentut. Kan? Lepas tu kita pun berak. Lepas tu bila perut dah lega, dah berak apa semua, kita pun keluar selama je. Tak pun baca doa. Apa doa keluar daripada tandas?
Alhamdulillahilladzi, pangkilnya sama juga. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ya Allah, terima kasih. Ya, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha, yang telah menghilangkan penyakit. Bayang kalau tak berak, tak biru gitu. Ya? Tak berak, mana rupa tak berak? Biru muka, biru biji kundang. Kan? Tak berak simpan tai hari-hari. Kan? Nak kentut pun tahan. Sebab tu bila nak kentut lah. Tapi ada adab dia. Adik-adik kalau tengok ayah kentut di rumah, sengit je. Pantang sengit je. Tu namanya bongbong hancur. Ayah kita kalau kentut main lepas je, tu namanya bongbong hancur namanya. Apa kat ayah? Ustaz kata malam tadi kalau nak kentut kena nyorok. Jangan tala depan muka mak. Tak baik ayah. Ni ayah dia nak kentut, dia cari muka mak. Lepas tu mak pula jenis bala dendam. Ingat abang seorang ni boleh. Mak punya lagi bau telur. Lepas ni kepada ayah-ayah, jangan kentut depan anak-anak kita, kerana kita menunjukkan adab yang tak baik. Jadi kalau nak kentut, nak pergi ke mana? Kata ulama, adab kentut ada 3 tuan-tuan. Ini yang kata Islam, benda yang kecil pun dia ajar, kentut pun dia ajar. Kan? Siapa nak kentut, pastikan dia jauh daripada orang. Sebab yang kita nak keluarkan tu gas beracun. Bila orang terhidu, ada yang boleh pingsan tau. Contohlah dalam ramai-ramai ni, tengah ada ceramah saya, ada siapa nak kentut, bangun keluar, pergi tonggin hala dekat Israel. Tembok Israel tak kan? Tapi katalah dalam ramai-ramai ni, ustaz, saya baru nak bangun kentut. Maknanya dia punya getah dia dah loose. Getah dia dah tak apa nak ni, terkentut. Maka kata ulama, siapa terkentut hendaklah dia berpura-pura tidak kentut. Rupanya kalau kita terkentut, kita kena buat dia je. Jangan tengok orang. Bila kita kentut, jangan tengok. Apa yang tengok? Tak pernah tengok orang kentut je. Nak lagi kuat, tunggu sekejap. Ada simpan sikit ni. Itu namanya pengurang ajur juga. Kerana dia bangga dia kentut. Dan kata ulama lagi, adab yang ketiga, jangan ketawakan kawan yang kentut. Kalau kita tahu kawan kita kentut, jangan elok. Lima tadhakun mimma taf'al. Kenapa kamu ketawakan kawan yang kentut sedangkan kamu pun kentut? Mengetawakan dia itu menjatuhkan air mukanya, mengaitkan dia. Ustaz, mana tak ketawa ustaz? Kentutnya panjang macam kereta api. Lepas tu busuk pula tu. Jadi saya ketawa lah, tak boleh, rupanya tak baik ya. Baik, macam cerita kentut pula ni. Tak boleh. Kita cerita pasal tidur tadi. Seelok-eloknya sebelum kita tidur, dah baca doa, lepas tu baca apa? Tiga kul. Baca 3 kul. Nabi buat macam mana? Adik-adik boleh praktis, duduk tegak-tegak. Ya, adik-adik je. Lunjurkan kaki, lurus-lurus. Lunjur kaki. Nabi sebelum tidur, Nabi lunjur. Lunjur tahu ke tak? Okey, cuba lunjur. Lunjur je, tak apa. Okey, lunjur kaki. Tak ada tangan. Ya, Nabi buat macam tu setiap malam sebelum tidur. Duduk, lunjur kaki, tak ada tangan. Nabi akan baca 3 kul. Lepas Nabi baca 3 kul, Nabi tiup. Cuba buat gaya sikit. Lepas tu Nabi akan sapu daripada ubun-ubun atas kepala. Sapu. Terus bahagian hadapan, belakang pinggang, sampai ujung kaki. Depan ujung kaki setakat mana tangan boleh mencapainya. Nabi buat setiap malam sebelum tidur. Sehingga dalam riwayat mengatakan Nabi buat amalan itu ya, sehingga saat baginda gering. Nabi dah dekat nak wafat dah. Lagi beberapa hari nak meninggal tu, Nabi buat juga amalan tu. Ini menunjukkan, kata ulama, betapa pentingnya amalan baca 3 kul sebelum tidur. Kerana kerana khasiatnya, kelebihannya, kata Nabi, barang siapa membaca 3 kul sebelum tidur, maka dipelihara dia, ataupun Allah pagar dia daripada sebarang gangguan jin,
syaitan, iblis dan manusia yang ingin berniat jahat kepadanya, yakni yang ingin menyihirnya ketika tidur. Ini antara kelebihan membaca 3 kul. Jadi ada seorang makcik, dia datang jumpa ustaz. Tapi bukan saya, ustaz lain. Saya pun ambil cerita ni daripada ustaz lain. Jadi kan, makcik tu kata, "Ustaz, makcik nak minta petua dekat ustaz." Ustaz kata, makcik kan dah tua, nak apa minta petua, mintalah pemuda. Jadi makcik kata, mengada ustaz ni, makcik nak minta petua. Makcik suka yang tua. Petua apa makcik? Makcik ni kalau tidur kat otak selalu kena kacau. Makcik kata, makcik kalau tidur selalu kena kacau. Jadi ustaz kata apa? Makcik, biasalah kena kacau dengan pakcik, kan? Kalau pakcik mengacau masa tidur, biasalah tu. Itu pun nak kira makcik. Tapi makcik kata apa? Ustaz, minta maaf cakap ustaz, pakcik dah lama meninggal. Habis itu siapa yang kacau makcik? Bukan pakcik, pakcik dah tak ada. Hantu mengacau makcik. Makcik nak tidur je, dengar bunyi orang berlari atas bumbung, dengar bunyi pinggan mangkuk, dengar bunyi baby. Weh, makcik pun ada baby ustaz. Jadi makcik tak boleh tidur, makcik terganggu. Ada tak petua macam mana tak nak kena kacau? Jadi ustaz kata, baca 3 kul sebelum tidur. Tanda tangan, habis baca tiup, sapukan keseluruhan badan. Jadi makcik kata, terima kasih otak. Makcik minta baby dulu. Makcik nak ke mana? Makcik nak balik, nak tidur. Cepatnya makcik. Besok jumpa makcik. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam ustaz. Macam mana tidur malam tadi? Lena tak? Ustaz, lagi kuat dia kacau ustaz. Makcik baca tak 3 kul tu? Makcik baca macam ustaz suruh baca. Habis tu kalau makcik baca, takkan dia kacau lagi. Itu je. Tak tahulah kenapa. Lagi kuat dia kacau. Cuba makcik baca sikit. Saya nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Makcik baca. Kul. Makcik tiup. Makcik pun sapu. Macam tu lah. Makcik macam tu lah makcik baca. Bukan kata setan yang tinggi makcik tu. Saya pun nak tinggi balik. Faham pula yang ni. Saya tengok situ je. Ingatkan ada LED tu. Macam saya ceramah baru ni dekat mana? Dekat Hulu Langat. Semua orang tengok kat skrin. Aku kat depan ni aku tengok situ. Dekat situ lagi besar. Tengok ustaz kecil je. Nampak kepiah je tajam katanya. Tengok situ lagi besar tapi situ tak ada kan. Ongeng aja kan. Kat mana tadi? Kul. Jadi makcik tu rupanya dia salah. Maksud 3 kul apa dia? Baca suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas. Bacalah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lepas tu tiup. Sapu. Okey, baik. Habis cerita sayang Nabi. Dah pukul 9 lebih dah ni. Boleh sambung sikit lagi? Boleh sikit lagi dalam 9 suku kita berhenti, boleh? Boleh belum? Bolehlah sikit je lagi kan? Semua dah lapor ke? Belum lapor lagi kan? Isap jari dulu. Kalau lapor isap jari Okey, kita sambung pula. Sayang kepada ibu bapa. Kita semua sayang ibu bapa. Bukan kata adik-adik je ada ibu bapa. Ni kita yang ayah-ayah ni, ibu-ibu ni pun, kita pun ada ibu bapa kita. Yang mana anak-anak kita panggil atuk dengan opa, atuk dengan nenek ataupun tok wan.
Tapi pelik tu tuan-tuan ya, ayah kita dengan mak kita kan, bila dia dah pangkat tu, dia jadi lebih sporting. Dulu tak sporting. Dulu masa zaman kita kecil-kecil, kita kena smackdown saja. Tapi dengan cucu dia tak smackdown pun. Kan? Saya bawa balik anak saya 6 orang, bekerja perambai kat rumah kan. Ini rumah opak, jangan pecah. Oh, kita marah anak kita kan. Sekali keluar opahnya, tak apa, budak-budak. Dia kalau dia bilang, pecah tak apa. Wih, dalam hati kan, dulu kalau aku udah kena smackdown lah ni, atuk dengan opahnya bagi pula kan. Kita pula kata ini, tak ada. Jaga balik, jaga balik kan. Begitulah keadaannya tuan-tuan ya. Bila putaran berlaku, bila mana kita jadi atuk, jadi opah besok, macam tu lah jadi kita kena sayang kepada ibu bapa. Jadi sayang tak ibu bapa ni? Dengan ayah sayang, dengan mak sayang. Jangan diskriminasi. Pagi tadi saya dengar ni anak siapa lah ni? Anak siapa? Kiki anak siapa? Oh, ini Lala. Ni anak siapa ni? Anak bapak dia? Jangan. Sarah. Pergi nampak Umi. Pergi nampak Umi. Okey. Jangan jalan gingkang-gingkang. Aduh abang. Aduh. Kat mana kita tadi? Oh, sayang ibu bapa. Pagi tadi tajuk dekat Bismillah Duha, Astro Oasis, cerita pasal diskriminasi. Kadang-kadang anak-anak diskriminasi. Sayang mak lebih, tak sayang ayah. Tak patut. Mak ayah pun macam tu juga. Tak sayang semua anak-anak. Walaupun dari segi kasih sayang ni, Allah kata walan ta'dilu bainan nisa. Walan ta'dilu bainan nisa walau harastum. Allah kata kamu tak boleh berlaku adil kepada isteri-isteri kamu. Siapa ini cerita isteri kami kan? Walau harastum, sekalipun kamu bersungguh-sungguh. Maknanya tak semua tu sama sayang. Tapi dari segi layanan kena layan sama. Tapi kalau tanya isteri yang mana satu yang paling kita sayang, ini cerita masuk cerita isteri pula. Ini cerita ni orang perempuan tak boleh kan? Faham ya? Ustaz jangan panjang sangat cerita tu, tapi saya cerita juga lah sikit. Kan? Kebetulan cakap kan? Sebab baru ni saya teringat dia post dekat WhatsApp lah. Kalau siapa-siapa nak bermadu, nak kahwin lagi, jangan minta izin dengan isteri pula. Pasal apa dia kata jangan minta izin? Kalau minta izin, confirm tak dapat. Minta maaf aja kata. Siapa nak kahwin lebih daripada seorang, jangan minta izin, confirm tak dapat. Minta maaf aja. Kahwin dulu, lepas tu jumpa isteri, yang abang minta maaf. Suami isteri kata, kenapa lah pula abang ni belum raya lagi dah minta maaf. Oh, dia dah rasa something lah kan. Biasanya kalau lain macam dia kata minta maaf tu, ada ni lah tu. Adalah sebab dia tu. Baik dah cerita tu. Saya tengok orang perempuan itu je. Baik, jadi diskriminasi kepada anak-anak. Begitu juga anak-anak diskriminasi kepada ibu dan bapa. Sebab dalam Al-Quran Allah kata birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Walaupun ada hadis yang memang kita sahabat tanya Nabi, sahabat tanya, ya Rasulullah, antara mak dengan ayah ni kan, siapakah yang aku kena muliakan? Nabi kata ummuka. Nabi kata mak kamu. Okey, nombor satu mak. Selepas itu Nabi kata ummuka, mak kamu. Kali kedua pun Nabi kata mak kamu. Okey, sahabat kata okey, selepas itu, kali pertama mak, kali kedua mak, kali ketiga, selepas itu ummuka. Nabi kata mak kamu. Dah 3 kali mak, sahabat kata selepas itu, maka barulah Nabi kata abuka, ayah kamu, bapa kamu. Kalau orang yang tak mengaji, yang tak faham, dia kata oh 3 kali mak, sekali bapa. Oh macam tu. Jadi bila ayah dia panggil kan, kamu siapa nama? Imran. Tian? Imran. Dekat rumah ayah panggil apa?
Imran. Contohlah ayah kata Imran, ayah panggil Imran, kata diam-diam, baru sekali. Imran, baru dua. Imran, tiga. Imran, ya ayah. Kamu ada dekat sini, kenapa abah panggil kamu lambat jawab? Sebab Ustaz kata Nabi cakap kali keempat baru jawab. Sebab mak dulu baru ayah. Itu namanya salah mengaji ataupun salah faham. Mak ayah panggil, siapa yang panggil pun dua-dua kita menjawab, dua-dua kita kena jawab. Tapi lebihnya ibu ni tak mana sampai Nabi sebut ibumu. Kata ulama ada 3 perkara yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak dilakukan oleh seorang ayah. Nombor 1, ibu kita mengandungkan. Siapa yang mengandungkan kita? Mak kita. Walaupun ayah kita pun macam orang mengandung. Kan? Kita tengok ayah buncit lah ayah. Ayah ni bila nak beranak? Ni berapa tahun kandungan ayah ni? 9 tahun. Apalah ayah ni? Orang mengandung 9 bulan aja. Ayah mengandung 9 tahun, tak anak-anak. Apa dalam perut ayah ni? Dalam perut ayah ni ada banyak lemak dan tai. Yang kedua, kerana seorang ibu itu melahirkan, dan ibu mengandungkan, dan tentulah ibu juga yang melahirkan. Kan? Orang perempuan yang melahirkan anak ni pengorbanan dia sangat dahsyat. Bila dia melahirkan anak tu antara hidup dan mati. Maknanya dia mempertaruhkan nyawa, hidup mati. Sama ada dia hidup, anak mati, anak hidup, dia mati, ataupun dua-dua mati, ataupun dua-dua hidup. Maknanya nyawanya dipertaruhkan ketika melahirkan anak. Sakitnya, ustaz pun tak tahulah nak apa. Pasal bukan ustaz yang beranak. Ustaz cuma menengok aja isteri beranak. Tuan-tuan mungkin ada yang pernah tengok isteri beranak. Yang saya tahu ni hospital swasta. Dia panggil suami, Encik Zainuddin. Saya masa anak nombor 6 tu ada duit lebih sikit. Yang lain semua hospital kerajaan, bayar RM24. Murah sikit. Duit pun tak pernah ada. Bila duit dah banyak, hospital swasta ni 3,000. Isteri kata teringin lah barang nak hospital swasta. Duit berkepuk masa tu. Jadi saya pun pergi hospital swasta. Dalam hati kan, nak apa ni, naik duit aku ni. Tapi tak apa, pengorbanan isteri kan. Pengorbanan pada isteri kita pun bayar 3,000 kalau normal. Kalau tak normal dia bantai dia 7-8,000. Tapi saya tanya kat isteri saya, dia punya rasa sakit dia macam mana beranak hospital swasta? Sama je bang sakitnya. Kalau sama, tahun depan kita hospital kerajaan balik lah. Abang ni kena kot lah. Pasal rasa sakitnya sama, cuma dia punya servis dia tu selesa sikit, biliknya selesa. Lepas tu layanan misi dia pun beza. Ni saya ceramah dekat hospital, apa misi? Saya kata masa hospital kerajaan, misi dia garang sikit. Sakit dah ke? Cara tanya, sakit dah ke? Sakit. Ada sekali tu saya dapat tengok pasal hospital Kuala Kangsar, tak ramai orang. Anak nombor 3, hospital Kuala Kangsar. Encik Zainuddin dia panggil. Saya kata kenapa misi isteri saya dah bersalin ke? Belum lagi. Masuk dalam, tengok isteri bersalin. Boleh pula, ni kan hospital kerajaan. Tak apa, tak ada orang. Encik ni kerja menjaga agama kan? Elok dah tengok isteri bersalin. Ceramah pandai ke tu? Mana tak? Ceramah pandai, tengok isteri bersalin. Dia nak bagi kita satu pengalaman lah, ceramah kemayan lagi kan. Tengok ni pengorbanan isteri. Kita pun pergi dekat situ. Misi saya tak buat apa-apa kan. Tak ada buat apa. Diri tepi katil tu, peganglah tangan isteri tu. Bacalah apa-apa patut kata. Saya kata dalam hati, aku ustaz, tahu nak baca apa. Kan? Dia pula mengajar tu, bacalah apa-apa patut kata dia. Punya gambar misi tu. Lepas tu bila dah ni sampai masa je, sakit ke dah? Tarik nampak. Tekan. Tekan panjang. Tapi ni ni kita lajukan sikit ke depan. Bila habis beranak kan, saya pun tanya, kenapa misi cakap tekan panjang tadi? Dia kata, encik tekan ni ada dua. Satu tekan pendek, satu tekan panjang.
Apa beza teran pendek dengan teran panjang? Teran pendek nak berak. Pendek je. Udah keluar tadi. Ini teran budak ni kena panjang. Masa budak ni panjang. Kata. Ya, tu bezanya. Teran. Kata. Oh, kan? Maknanya apa ni, kasur sikit lah cara dia tu. Hospital swasta, ya Allah, memang beza. Bayar mahal, 3,000. Encik tak duit ke? Dia punya suara pun macam suara kata. Encik tak duit ke? Ya saya. Saya dah masuk. Hospital swasta bayar mahal, suara misi pun suara kecil ya. Saya dah masuk. Okey boy. Sakit ke? Okey. Push. Saya kata bayar 3,000. Cakap orang putih. Dia suruh beranak tu. Yang tadi tekan. Saya kabar orang itu marah misi. Dia kata, Ustaz, mana ada kami ni marah isteri Ustaz? Tu depan mata saya. Kan, kami bukannya marah. Itu nasihat. Hospital kerajaan Ustaz, beratuk anak-anak. Kalau kami buat lembut-lembut, habis terpanak semua. Ya, hospital swasta tak apalah, tak ramai. Okey, saya faham sajalah. Dia punya kerja tu kelam kabut sikit pasal ramai orang kan. Baik, kat mana cerita? Oh, isteri melahirkan. Kemudian isteri juga yang menyusukan. Adik-adik dulu masa kecil siapa yang menyusukan? Ayah ke mak? Mak. Orang menyusu dengan mak ke? Nenek mak ke nenek ayah? Ha? Betul? Kau ingat? Memang hisap nenek mak? Bukan ayah? Jadi kan anak-anak memang disusukan oleh ibunya. Kalau disusukan oleh ayahnya apa jadi? Katalah ayah ada, budak ni ya Allah, menangis pula. Nak menyusu banyak suruh. Ya, suruh-suruh muntah budak. Kan? Dia suruh dekat puting bapaknya. Pasal biasanya puting bapak ni berbulu. Nak muntah budak tu. Jadi maknanya nak cerita mak jugalah yang menyusukan ya. Menyusukan selama 2 tahun. Baru ni saya teringat ya. Ada satu ceramah ustaz tu jugalah. Dia kata oleh kerana hari ini ibu-ibu dah sibuk sangat dengan kerjaya jadi tak ramai yang boleh menyusukan anak. Jadi dia wakilkan lembu yang menyusukan anak dia. Bila lembu yang menyusukan anak, sikit sebanyak perangai anak tu adalah perangai lembu. Contohnya macam mana? Bila nak gerak anak bangun pagi. Halo, bangun lo. Halo, nak buat apa ni subuh? Nak sekolah ni. Lepas tu marah anaknya. Kamu ni apa kehemalai sangat. Dah gitu yang pergi susu lembu. Beli lembu ni. Itu belum bapaknya lagi. Tadi anaknya yang bapak beli beruang pula. Bapak ni minum susu beruang. Kan? Banyak yang memberi anak susu formula. Kalau ikut sunnah macam mana tuan-tuan ya? Kata ulama, kalau seorang ibu tu selama mana dia boleh menyusukan anak dia dalam tempoh 2 tahun, paling baik memang dialah yang menyusukan anaknya. Sebab susu ibu adalah susu yang terbaik. Ya? Ibu tu orang, jadi bagi anak dia pun orang, memang susu orang lah. Yang sepatutnya bukannya susu lembu. Tapi kalau ibu tu mempunyai masalah susu, sebab ibu Nabi sendiri pun kekeringan susu. Kata dalam sirahnya Nabi menyusu mak dia seminggu je. Lepas tu disusukan sekejap oleh Suwaibatul Aslamiyah, hamba perempuan kepada Abu Lahab. Kemudian disusukan oleh ibu susu yang lama membela Nabi, iaitu Halimatus Sa'diyah. Namanya Halimah daripada Bani Sa'ad, maka dinamakan dia Halimatus Sa'diyah. Maknanya kalau ikut Nabi ni, mak dia Suwaibah dengan Halimah, 3 ibu. Disusukan oleh ibu susuan 2, ibu sendiri, ibu kandung 1. Maknanya semua susu orang. Maka sebab itu salah satu sebab kenapa Nabi ni cerdik ialah punca daripada minum susu ibu. Minum susu ibu. Jadi cukuplah cerita pasal susu ibu tu, jangan dipanjang-panjangkan sangat. Kalau jadi kelain pula. Sebab tu ayah-ayah cerdik kan. Baik, kat mana tadi ceritanya? Ustaz pun dah lupa dah. Tak minum susu ibu. Dah lupa dah. Aduh. Kat
mana tadi ya? Hormat ibu bapa. Last. Okey, ni last tuan-tuan ya. Sayang kepada anak-anak. Yang ni penting hari ni tuan-tuan ya. Banyak dibincangkan dalam TV dan di mana-mana kan tentang pendidikan anak-anak. Kalau kita ikut cara Nabi dan para sahabat ya, yang mereka ajar, yang Nabi dan juga sahabat ajar kepada kita cara mendidik anak ni kan, rupanya masa anak kita kecil-kecil, adik-adik ni siapa umur setahun, 2 tahun ada tak? 3 tahun, siapa umur 7 tahun ya? Kata Sayyidina Ali 7 tahun ke bawah, sejak daripada lahir sampai umur 7 tahun, la'ibhum, bermain dengan mereka. Ibu bapa rupanya masa anak kecil ni jangan garang-garang sangat. Jangan masa tu nak pukul-pukul lagi. Masa tu la'ibhum, bermain dengan mereka. Sebab itu Nabi bila balik ke rumah, dalam riwayat mengatakan Nabi jadi kuda. Cucu dia naik atas belakang, Nabi jadi kuda. Sahabat datang, ya Rasulullah, ni apa cerita ni kan? Sahabat pun terkejut tengok Nabi ni atuk punya sporting, jadi kuda, cucu banyak atas belakang. Nabi kata, akulah tunggangan yang hebat, ditunggang oleh cucuku hebat ya, penunggang yang hebat. Maknanya Nabi ni dengan budak-budak cukup kita kata apa? Cukup penyayang. Jumpa budak bagi salam, Nabi yang bagi salam. Jumpa budak kalau bersembang, Nabi duduk. Kita kalau jumpa budak kita jekil, ambil diri kan, mana gerak? Mana gerak? Lari, orang main tu, lari. Orang sebelah tu tak tambah lah. Dia ni. Punya garang dengan budak. Siap budak-budak kan. Kan mak ayah dia datang bawa ke masjid, ke surau, nak menjinak-jinakkan dia dalam surau. Tapi orang surau pula kan, orang tak tambah kan. Orang terjana tu. Pernah terjadi satu kes ya, budak-budak berlari-lari dekat luar kan. Ada gamak siok ke apa ke, dia tak tahan, dia pergi ke belakang, marah budak. Kau terjana, jawatan terjana. Orang pun tak tambah kan. Kalau budak pun tak tahu. Budak pun tak tahu pakcik tu cakap apa. Cakap tu. Lepas tu budak tu menangis. Budak tu menangis, datang masuk ke depan. Pergi dekat ustaz. Apa pula budak pergi daripada dekat ustaz kan tu? Rupanya yang kena marah tu anak ustaz. Ustaz tu datang ceramah bawa anak. Kalau ada orang belakang tu tak tahu, dia marahnya anak otak. Dia tutup siap tu, minta maaf tu otak. Saya marah anak otak. Saya tak sangka pula anak otak yang melompat. Saya ingat anak otak mesti duduk depan wirid, zikir, doa je. Sama aja anak otak pun melompat juga. Rupanya di belakang tu anak otak, anak pengurusi, anak imam, semua dia melompat. Nama pun budak-budak ya? Nabi tidak pernah memarahi budak-budak kan. Pernah ada satu riwayat ditanya kepada Anas bin Malik. Anas ni umur 10 tahun, dia duduk dengan Nabi sampai umur dia 20 tahun kan. 10 tahun dia tinggal dengan Nabi. Bila Nabi wafat, orang tanya Anas, kamu masih duduk dengan Nabi kan? Mak kamu hantar kan? Kamu pernah tak kena marah? Anas pun fikir, ada sekali tu tapi tak jadi. Anas kata ada sekali tu tapi tak jadi marah. Aku ingat nak kena marah, tapi tak jadi. Sebab Nabi suruh aku buat satu kerja. Aku pun pergi. Bila aku pergi, tengok-tengok terserempak dengan kawan-kawan tengah main guli, main kola-koli contohlah ya. Jadi Anas kata, aku pun join kawan-kawan main. Budak-budak dalam kepala main dia pun main. Jadi tak lama kemudian Nabi pun sampai. Nabi kata, ya Unais, wahai Anas kecil. Kalau bahasa Arab dia kata, ya Unais tu Anas kecil. Budak aneh, kamu dah buat apa aku suruh tadi? Anas kata, kalau gaya kita Allah, belum lah ya Rasulullah, lupa pula. Minta maaf, I'm sorry. Kan? Lalu apa kata Nabi kepada Anas? Anas dah takut. Bila kenalah. Lalu kata Nabi kepada Anas, wahai Anas, teruskan bermain. Dah pulang main nanti, buat tahu. Tuan-tuan, macam tu yang kata Nabi. Kalau kita, anak kita kan, apa? Kamu kau wacah. Dekat situ kita setongkol anak kita. Dan punya garangnya kita dengan budak-budak ya? Apatah lagi kalau budak tu bawah umurnya 7 tahun, jangan dipukul ya? Nabi kata kalau dia tak semayang baru kena pukul. Itu pun umurnya 10 tahun. Masa dia kecil-kecil
banyakkan bermain dengan anak. Sini siapa yang ayah-ayah dia? Ayah dia ada pernah ajak main kuda-kuda. Adik-adik pernah tak naik atas belakang ayah main kuda-kuda? Pernah? Oh, bagus. Ayah kalau main kuda, ayah seorang ke dengan mak sekali? Mak dengan sekali. Mana nak 2 ekor kuda? Ayah kalau macam tu, ayah suka. Sebab power melawan sikit. Kalau seorang-seorang itu yang ayah tak nak main tu. Kalau mak jadi kuda seekor lagi, ayah semangat sikit. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, anak kita besar sikit, adibhum, beri adab kepada mereka. Anak kita besar lagi, sahibhum, berkawanlah dengan mereka. Jadi saya rasa cukuplah sekarang itu saja untuk malam ni tuan-tuan ya. Saya pun nak balik jauh ni kan, tapi macam seronok pula ceramah malam ni. Tempat lain tak ada macam ni kan. Sebab saya tengok budak ni mungkin lama pergi ke depan. Lama-lama ramai atas meja tengok ni. Punyalah minatnya. Okey, insya-Allah panjang umur rezeki kita jumpa lagi. Nyongeng juga mengaji, jangan lupa. Nyongeng juga mau kita beramik. Saya setiap kali ceramah saya akan sebut tagline ni. Dan sebab saya pernah ceramah dekat Terolak, Sungai, Perak. Habis saya ceramah, ada seorang kak tu datang, "Ustaz, ceramah malam ni tak sah." Ceramah pun ada sah tak sah tu. Sebab ustaz tak sebut pun nyongeng juga. Habis tu kenapa kak? Saya datang ni nak dengar itu je. Saya nak dengar ustaz sebut live. Ada juga orang tu dia nak dengar saya sebut. Jadi setiap kali ceramah saya ingat dah, saya akan sebut. Baik, sekarang itu saja tuan-tuan ya. Saya minta izin buat sedikit pengumuman. Malam ni saya ada bawa sedikit oleh-oleh untuk tuan-tuan. Tapi bukanlah peri kena bayar lah Saya ada bawa pau frozen. Pau sejuk buku tu ada 50 bungkus je, tak banyak. Ada inti kaya, kacang, kelapa, daging, ayam, adalah semua sikit-sikit kan. Harga dia RM6, ada 6 ketul. Punyalah murah, kat dengkil ni memang tak jumpa lah Saya pun ambil untung sikit je. Saja nak buat isi dia punya sedih pula. Jadi saya ada bawa pau frozen. Tapi setakat ini yang saya dah bawa banyak tempat. Kenapa saya berani bawa tu? Sebab sedap. Dia punya dia punya ni pun lembut. Lepas tu dia punya inti dia, kaya dia pun sedap. Sebab tu saya suka bawa lah. Lepas tu dia senang jual, RM6 je. Siapa tak ada RM6 memang teruk noh. Siapa tak beli memang ngigor lah ni dengan yang dengan pau Okey, lepas tu saya ada bawa dua flyers. Satu flyer umrah, saya nak pergi hujung bulan 12. Satu lagi flyer saya nak pergi Turki bulan 3. Cuti sekolah nanti 16 sampai 24. Kalau ada tuan-tuan yang minat mengembara dan duit pun ada selalunya kalau nak kena orang kaya-kaya yang menyandur tu kan. Orang kaya-kaya ni suka menyandur kan. Jadi bolehlah pergi Turki bersama dengan saya. Nanti call ke WhatsApp ke, saya daftarkan Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada ni kan, ada pengurusi malam ni. Kita tutup dengan doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Engkau punya.
One है finishing oh live lah live Yo, siapa yang rekam? Ini sih. Siapa yang tu?